Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersambung lagi dalam perbincangan pada kali ini untuk tajuk yang ke-8, pelajaran ke-8, hindari dosa-dosa besar. Ini bahagian yang ketiga. Dalam bahagian ini kita akan sambung tentang 7 perkara yang mana Nabi sebut dalam hadis baginda sebagai dosa-dosa besar. Sebelum ini kita bincangkan yang pertama, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua melakukan sihir, dan yang ketiga membunuh. Kita nak masuk tajuk perkara yang keempat. Perkara yang keempat adalah makan riba. Makan riba. Riba ni apa? Riba ni bukan riba atas peha ni, bukan. Riba ni adalah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Ni cerita muamalat. Muamalat maksudnya contohnya kalau pinjam wang daripada institusi perbankan ataupun dengan alung, pinjam RM10 tapi dikenakan faedah 20%, kena bayar balik RM12 pula untuk bulan akan datang. Jadi macam pertambahan bayaran daripada jumlah asal itu dipanggil sebagai riba. Faedah yang keterlaluan lah. Jadi contohnya apa? Hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu, 10%, 20%, kan? Jadi terjebak macam kalau dalam masyarakat kita ni biasa kita dengar tak pernah panggilan alung, pinjam dengan alung. Pinjam RM1,000 tapi nak kena bayar nanti RM3,000, tentang RM5,000. Sebab apa? Peratusan itu dia setiap hari berubah ataupun setiap hari bertambah. Setiap bulan dia akan jadi terlalu bertambah, akhirnya daripada nilai yang asal tu taklah seberapa sangat, RM1,000 contoh, tapi bila perlu bayar balik sehingga RM2,000, RM3,000, RM5,000, tak habis-habis hutangnya lah. Sebab memang susah untuk membayar hutang. Sebab biasanya kalau orang pinjam wang ini dalam keadaan yang susah, tak ada duit, jadi pinjamlah wang, kan? Tapi rupanya nak bayar tu lagi susah sebab berganda-ganda lagi. Akhirnya memang tak bebas daripada hutang. Apa kesan dia? Sudah tentu kesan dia adalah berlaku penindasan. Penindasan ni kepada yang berhutang tu lah. Melumpuhkan ekonomi umat Islam. Sudah tentulah tak boleh nak buat apa. Duit yang ada tu sepatutnya digunakan untuk kebaikan. Tapi akhirnya perlu bayar hutang. Akhirnya semakin tak boleh bayar hutang. Begitulah. Apa dalil yang menyokong hadis ini daripada surah Al-Baqarah ayat 278. Saya bacakan terus maksudnya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang yang beriman. Jadi ini adalah pesan, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang yang beriman. Dia bagi amaran kepada orang yang memberi riba, bagi pinjaman dekat orang ni, jangan ambil riba. Kalau kamu ambil riba, tinggalkan sekarang. Kalau betul-betul kamu orang yang bertakwa. So ini ini amaran keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi daripada surah Al-Baqarah juga ayat 279, ayat yang selepas yang kita bacakan tadi. Maksudnya apa? Maka jika kamu tidak melakukan perintah tinggalkan riba itu, tadi kan Allah kata tinggalkan riba, kan? Allah sambung, jika kamu tak melakukan ataupun tak melakukannya, iaitu tinggalkan riba itu, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Faham tak ayat ni? Clear lah. Maksudnya kalau kamu pinjamkan RM1,000 kepada orang, pastikan kamu dapat balik hak kamu RM1,000 itu. Bukannya menambah-nambah dengan peratusan yang tak munasabah, yang akhirnya bukan milik kamu dan akhirnya kamu menindas dan menzalimi orang lain. Percayalah, Allah yang cakap dalam surah Al-Baqarah ayat 29 ini,
kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa jika kamu kembali bertaubat dan ambil hak kamu sahaja, bukan hak orang lain. So itu adalah perkara besar dalam masyarakat kita apabila ramai sangat terlibat dengan riba. Riba ni bukan sekadar dengan alung je, yang memang sudah tahulah. Kita biasa tengok dekat apa, pinjaman berlesen, dia tulis dekat dia punya kedai dia tu kan, berlesen dengan alung kan. Dekat bank yang macam kita nampak dekat tempat kita tu kan, macam-macam bank ada, pun ada juga yang mengamalkan sistem perbankan konvensional, yang mengamalkan sistem faedah yang ada sifatnya riba. Jadi kita pindah, kalau kita ada simpan atau meminjam ataupun buat pelaburan di perbankan yang ada konvensional tu, tukar kepada perbankan Islamik, Islamic banking. Ada banyaklah, boleh pergi tengok dekat banyak institusi perbankan yang ada di Malaysia. Ini yang sah, ada yang kuning, ada yang merah kan. Macam-macam lah. Tapi cari yang Islamik, begitu. Kalau tak, termasuk dalam dosa-dosa besar makan riba. Okey, kita terus perkara yang kelima. Makan harta anak yatim. Anak yatim Tahu kan anak yatim? Anak yatim ni mereka yang tak ada orang tua lah. Orang tua dah meninggal, jadi dia hidup tanpa ibu bapa yang masih hidup. Jadi itu namanya anak yatim. Jadi penjaga anak yatim ni biasanya rumah anak yatim ataupun bapa saudara, waris-waris yang menjaga anak yatim ini. Ini amaran keras kepada mereka, iaitu jangan menggunakan harta anak yatim dengan cara tidak dibenarkan oleh syarak. Kamu sebagai bapa saudara misalnya yang menjaga anak yatim, mak bapak dia dah meninggal, jadi jaga. Bila jaga, sebagai penjaga anak yatim tu, dia biasanya mak bapak adalah harta yang ditinggalkan untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak mereka. Jadi harta tu sebagai penjaga boleh gunakan untuk kemudahan anak yatim sahaja. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan peribadi. Pegang amanah mestilah dengan asas-asas yang kukuh untuk pendidikan anak-anak yatim ini, untuk makan minum dia, untuk kemudahan-kemudahan asas dia, begitu. Apatah lagi menyalahgunakan, tak boleh. Ini menyalahgunakan ni is a big no lah. Menyalahgunakan ni macam guna untuk kepentingan peribadi, untuk syarikat dia pula kan, untuk dia nak beli kereta untuk dia pula, tak boleh. Kalau nak beli kereta pun untuk anak-anak ni, nama pun untuk anak-anak ni, untuk anak-anak yatim ni, bukan untuk kepentingan peribadi. Ada ayat daripada surah An-Nisa ayat 10. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Tu dia, nampak tak? Allah dah bagi tahu secara kita boleh bayangkan lah, telan api. Kita tahu api, kita telan masuk dalam perut. Itu dia. Dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Subhanallah. Ya Allah, janganlah terlibat dengan makan harta anak yatim. Makan api neraka tu. Begitu yang Allah dah berikan amaran yang sangat keras terhadap mereka yang memakan harta anak yatim. Satu hadis juga daripada riwayat Al-Bukhari. Kat sebelah ni dalam spektrum ilmu ni, kamu boleh tengok kat sebelah tu yang warna biru tu, riwayat Al-Bukhari, hadis Nabi. Aku dan pemelihara anak yatim di dalam syurga seperti ini, sambil baginda menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah baginda macam ni. Baginda merenggangkan antara kedua-duanya. Nampak tak? Maksudnya Nabi dan pemelihara anak yatim, yang jaga anak yatim ni yang jaga anak yatim ni. Nabi kata macam ni rapat ni ni tak ada jari-jari. Ni ada 5 jari kan. Tapi tak ada jarak antara Nabi dan penjaga anak yatim. Punya rapat dekat syurga tu. Okey. Baginda merenggangkan antara keduanya ni. Rapat dah ni. Ni rapat. Dalam kat syurga tak ada halangan-halangan lain. Nabi dengan pemelihara anak yatim ni rapat begitu di syurga.
Maksudnya yang pertama kita boleh nampak bahawa besarlah pahala apabila menjaga anak yatim. Besar pahala dia. Nabi kata macam ni kita kat syurga nanti. Rapat. Yang kedua, pada waktu yang sama juga nak rapat macam tu yang pertama kena jagalah anak yatim tu. Yang kedua, kena pastikan jaga harta anak yatim tersebut. Sebab ingat kalau kamu baik, kamu jaga anak yatim, maka rapat ni macam ni. Tetapi pada waktu yang sama juga kita baca hadis Nabi juga cakap kalau kamu makan harta anak yatim, bukan sekadar bukan masuk syurga dah, tak cerita masuk syurga dah. Masuk kepada neraka jahanam yang mana telan api neraka masuk dalam perut kamu tadi tu. So ni satu benda yang sangat mulia. Of course ada risiko lah. Tapi risiko tu risiko ke syurga lah kan, kalau kita menjaga anak yatim dan kita menjaga dengan baik dengan penuh amanah. Kalau pecah amanah, makan harta anak yatim, masuk syurga. So itu yang gambarannya. Baik. Dua perkara Okey, lepas ni kita akan bincangkan pula tentang lari dari medan peperangan. Okey, kita berhenti dulu di sini. Kita sambung dalam bahagian yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.